اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, khalaqa khalqa ilmihi, menjadikan ia akan segala makhluk dengan pengetahuannya Allah. Artinya mengeluarkan Allah Ta'ala akan segala makhluk daripada ketiadaan kepada ada. Pada ketika mengetahui ia Allah akan mereka itu makhluk. Firman Allah Ta'ala, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Adakah tiada mengetahui akan yang sembunyi dan yang nyata oleh Tuhan yang menjadikan segala makhluk. Kerana yang menjadikan sesuatu tak dapat tiada bahawa mengetahui ia yang menjadi akan dia akan sesuatu. Pada ketika ia jua yang menjadikan segala yang halus-halus, lagi yang sangat mengetahui ia dengan batin segala pekerjaan. Dan firman-Nya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqah illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabis illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah Ta'ala juga perbendaraan yang sembunyi. Tiada mengetahui akan dia yang sembunyi melainkan ia Allah jua, dan mengetahui ia Allah segala yang pada darat dan laut, dan tiada gugur sehelai daun kayu melainkan mengetahui ia Allah akan dia akan daun, dan tidak ada sebiji dalam gelap bumi, dan tiada yang basah, tiada yang kering melainkan tertulis pada lauh mahfuz. Ada pada kataan musannif dengan pengetahuannya Allah menolak atas Mu'tazilah yang berkata oleh mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala tiada bersifat dengan ilmu, dan perkataan mereka yang tersebut sangat terang batilnya, tiada berhajat kepada meluaskan dan memanjangkan akan perkataan. Matang seterusnya, Allah yang menjadikan segala perkara. Bila dia yang menjadi, maka dia dinamakan Khaliq. Khaliq ni isim fa'il. Maka apa yang kena jadi? Makhlukun, isim maf'ul. Yang ini yang kena jadi. Kita dengar dalam hadis hak sama disebut la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk dalam perkara derhaka kepada khaliq. Khaliq ni khaliqun, daripada kataan khalaqa. Khalaqa menjadi, khalqun kejadian. Arab ni dia nak sebut yang tukang buat, dia buhalik suti. Asal khalaqa buhalik suti, khaliqun. Baca bila khaliqun fa'ilun jadi yang buat. Bila khalqun tu makna jadi, maka khaliq tukang jadi atau yang menjadikan. Yang kena jadi makhluk. Kita katakan makhluk, benda makhluk bukan makna orang nyawa. Ada orang kata makhluk ni benda menyawa. Kan, makhluk ni segala yang dijadikan oleh Allah. Dia kena jadi. Kita kena jadi ya. Tiap-tiap yang kena jadi dia ada hari jadi. Dia gitu. Allah kena jadi tak ada birthday. Tak ada hari jadi. Langit kena jadi tak? Ada tak hari jadi langit? Dia tak ingat. Bila tak tahu. Allah saja yang tahu. Yang kita tahu Allah jadikan langit bumi 6 hari. Tarikh jadi wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Jadi dalam bab-bab gini jangan dalang sangat. Bab tauhid ni nak pergi dua ni, tujuan kita nak tauhid kepada Allah. Ini dia balas. Bila Tuhan kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah Ta'ala di atas yang bernama Rahman ni, istawa di atas arah. Sudah kita berimang ni nak balas pula Tuhan duduk atas arah, dah belum arah tu ada Tuhan duduk atas dia pula. Ini duduk balas Tuhan ada langit ke tak ada mana-mana, balas pula.
Baru ni kita ngajar, kita kata Allah tidak di mana. Wujud bila makan. Faham? Allah wujud tapi tiada bertempat. Oh, dia kata kita sesat. Faham? Mak ustaz dia kata kita sesat. Sebab apa sesat? Pasal kita kata Tuhan tidak tepat. Kalau gitu ulama-ulama sesat habis. Nah, dia tak berani kata pula nama ulama-ulama sesat tu. Dia kata kita seorang sesat. Dalil sesat pasal kita ngajar Tuhan tidak tepat. Dah dengar-dengar Tuhan tak tepat ke ada tempat duduk? Cik jawab. Dah habis. 3 lori malam ni sesat. Faham tak? Ini nak bodoh kau orang. Dia cara orang sesat ni tak mahu nampak dia sesatkan orang lain pula. Faham? Macam orang curi, orang kapur kerja ramai, ni nusuk lek pokok dia pun kata orang curi. Orang dak kerja dia. Faham tak? Padahal dia orang curi tau. Faham tak? Dia cara ni orang curi nak lepas. Dia ngelik sikit dia pun tepik tek. Orang curi. Orang kerja dia. Doa dia tukar tepik. Faham tak? Padahal dia orang curi. Tu cara bila kita sesat, kita menyesatkan orang lain pula supaya orang tak kata kita sesat. Tuhan tanya tak dalam kubur ni, di mana aku? Tanya. Tak ada. Tuhan tanya, mana Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kata secara benda gitu. Faham? Pada masyarakat tak tanya Tuhan atas langit ke Tuhan ni duduk. Tak. Tuhan tanya piti tu ambil Tuhan ni tu Wak Isyak JKK saya itu. Faham tak? Tak hari. Nang ni nak tahu. Jadi malas gitu lah ni. Waktu penting. Faham tak? Dalam kehidupan kita Tuhan tak tanya aku duduk di mana. Faham? Ada dalam hadis aku pun. Di mana aku? Ada. Tu ulama marah. Kata Imam Malik wasu'alu anhu bid'ah. Duk tanya benda gitu bid'ah. Bodoh itu. Jadi Allah yang menjadikan segala-gala yang telah terjadi. Yang telah terjadi ni dipanggil makhluk. Ataupun kita panggil kejadian. Kejadian ni tak mesti kejadian mana satu pelanggaran. Kita duk nampak waktu. Satu kejadian telah berlaku. Kenapa? Belanggar. Nampak? Acur lagi balok langgar dengan taksi. Umpama ni. Kita tak nampak sebenarnya kejadian segala benda yang telah kena jadi. Kita ni kejadian lah. Kita ni kejadian. Kejadian. Kita ni lah satu kejadian. Makhluk ni lah yang kena jadi. Jadi segala benda yang tak ada bukan makhluk. Anak bagi orang mandu. Makhluk ke tak? Tak. Pasal dia tak ada anak bagi dia. Faham tak? Anak bagi orang. Bukan anak mandu. Anak mandu lain. Anak mandu orang. Tu lain tu. Berderu anak. Benda yang tak ada. Bagi sama dia akan datang. Dia tak ada benda tu. Orang tak panggil makhluk. Lepas tu kalau orang ngaji sifat 20 dia panggil mungkin. Mungkin maujud ba'dal adam, mungkin makdum. Ba'dal maujud. Benda-benda tu ulama kupah nak suruh faham je. Faham? Dia tak tanya kita dalam kubur lagi. Benda mungkin sayujak. Tanya muka nakir. Menengung kawan tu dah nak jawab. Tujuan ni supaya kita faham. Pengertian makhluk tu sendiri. Jadi ulama ni dikupah gini, ulama ni dikupah gini. Nak saja kita, iaitu ubudullah wajtanibut taghut. Kita sembah Allah dan kita meninggalkan akan taghut. Sama. Maka dia yang menjadi, kita bukan menjadi. Kita hanya sambung-sambung tukang buat begitu je. Macam kita bukan menjadikan besi, ambil besi hak Tuhan menjadi dah. Nak buat jadi tukur. Nak buat besi tak boleh. Tayar Tuhan yang menjadi, kita pun ambil tayar, buat sarang, curang, jadi tayar. Faham? Nak buat getah, tak boleh. Getah Tuhan buat dah. Faham tak? Tu yang menjadi. Segala benda, makhluk berlaku lah. Allah saja tidak. Jadi alam ni makhluk lah. Kena jadi belaka. Maka Allah menjadikan dengan ilmu, dengan pengetahuan. Memang hak tu hak segera kita faham.
Tak ada benda orang dia boleh buat benda tu dia tak tahu. Lepas tu dia boleh buat. Tak ada. Mu tahu nukang rumah. Aku dah tahu. Bab-bab ni aku dah erti. Dah kerja benda? Aku kerja nukang rumah. Orang kata, bambuk pay kuda, cakap gitu. Faham tak? Dia buat benda tapi tak ada ilmu bab tu. Tak benda sabar. Nak? Maknanya dia tukang rumah, dia tahulah cara nak pasang pelata, cara nak bubuh atap, cara nak pasang tiang. Dasar dia tukang rumah. Maka Allah ni tukang alang. So sekali tukang alang. Alang-alang ni benda ni hak kita nampak ni. Hak ada dalam dunia sekarang. Atas kepala, bawah kepala, planet-planet. Allah tukang ni. Jangan nampak tukang tu Tuhan awak dengan tukur. Faham tak? Tukang tak mesti guna tukur. Itu tukang rumah guna tukur, tukar cicing. Tak? Ada juga orang tak tukang tapi guna tukur. Benda panggil. Tu aking tak? Rumah tak siap sutih harang. Apa guna tukur kerja. Artinya adakah tiada mengetahui akan yang sembunyi dan yang nyata oleh Tuhan yang menjadikan segala makhluk? Makna Tuhan tanya ni dia nak ada orang pertikar Tuhan boleh tahu. Tahu ke tak? Nak? Allah nak tahu satu benda, dia tak nanti macam kita. Kita kena ada dulu benda tu depan mata. Kalau ada saja tak tahu. Tak? Ada tak tahu. Kena ada depan mata, kena orang ajar pula. Kena nampak, kena ada tangan pula. Kena cedar, jangan tidur. Barang depan mata, tidur tak jadi apa barang. Nak? Allah tak tahu barang, tak ada barang, tahu dah. Kita tak ada lagi, tahu dah kat gi jadi kerja ni jadi kerja jabat poh. Ni jadi Perdana Menteri. Ni timalang gelepar nak naik. Jadi tahu belaka dah. Tak jadi lagi, tak buat lagi bumi. Tu sempurnanya Khalik yang sebenar-benar. Tak ada benda yang tersembunyi daripada Allah. Bila kita ngaji malam ni tak ada benda yang tersembunyi, yakinlah kita yang mengetahui yang gaib hanya Allah Ta'ala. Dalil wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisinya Tuhan mafatih, maknanya segala kunci rahsia hanya ada pada Allah. Rahsia benda? Rahsia segala yang gaib. La ya'lamuha illa ghaib. Tidak mengetahui akan dia segala perbendaraan dan kunci dia melainkan Allah. Gikat Tok Bomo kata, tahu dah. Pelawak. Kena kata gitu lalu depan Tok Bomo. Tok Bomo lawang Tok Bomo. Faham? Tok Bomo kata nanti saya ikhtiar lah maya-maya ajak. Kalau ada orang curi takut dia pulang balik gitu. Tu baru Tok Bomo. Faham? So bimbang kita tahu dah. So bimbang. Nanti dekat pergi kejap lagi boleh tahu nampak terang muka. Nanti saya nak iris-iris sekejap. Faham tak? La ya'lamuha illallah. Tak tahu yang gaib melainkan Allah. Gaib ni benda ilmu gaib, benda yang tak dang dengan panca indera kita. Faham? Gaib. Kita semayang depan jadi Tok Imam. Gaib ni belakang Tok Imam. Dia panggil alang gaib dah. Tok Imam nampak tak belakang? Tak nampak sekarang. Makmum tumbuh habis tinggal dia seorang. Faham? Tu panggil alang gaib kat tu. Kenapa? Apa yang berlaku di belakang Tok Imam, dia tahu tak? Tak tahu. Tu gaib. Mudahnya gaib. Ataupun benda yang akan berlaku selepas daripada masa berkata. Sekarang kita duduk bercakap ni, duduk lasuran ni pukul 8. Pukul 9 lagi kita tahu tak benda yang berlaku. Tak tahu. Gaib tu. Tak nanti sejuta tahun lagi. Faham? Allah saja yang tahu. Dah tu Nabi tahu barang gaib. Hak dak berlaku lagi Nabi Khidir. Tu Allah beritahu. Dah dia nak beritahu siapa-siapalah liman yasyak bagi orang yang dia kehendak. Dalam ni dia dakwa Tuhan beritahu pula. Di Indonesia dia mengaku dia boleh tahu benda-benda yang belum berlaku. Orang kata pelawak, tak. Dia kata wahyu daripada Allah. Dan mengaku jadi Nabi, tak.
Tapi ni wahyu Tuhan khabar. Jadi kalau dia khabar, ada orang khabar, orang kata pelawak. Tak, dia pakai Tuhan khabar. Dah boleh ke Tuhan khabar kamu kata boleh? Nabi Khidir Tuhan khabar. Nak, orang kampung pun habis percaya, ya juga. Nak, jadi boleh, kita pun boleh tahu hak esok kalau Tuhan mari khabar. Nak, tapi menasabah tak muka kita ni Tuhan khabar. Faham? Muka kita ni tengok cermin, ada meh Nabi Khidir. Muka ngaji Qadir sabar muka. Nak, dia nak jadi ke nak siapa ke tahu hak gaib tu Nabi Khidir. Nak, Nabi Khidir tok guru dia. Anak murid dia. Rasulullah. Faham? Orang turun kitab dari langit, anak murid. Nah, kita anak murid dia, curi ayam. Anak murid. Nah, biar mana sabar nak ngaku barang gaib. Benda tu memang tak mustahil. Nabi Isa tahu barang gaib. Masa dia cek-cek budak-budak main dengan dia kan. Bila main dengan dia berakhir dah budak baik, berakhir main. Nah, jadi Nabi Isa ni dia boleh tahu makanan sembunyi kat mana. Pasal mak ayah kalau dia buat makanan disusu hak banyak. Dia makan roti jepuk anak, hak spesial ni susu. Nak tanya Nabi Isa, Nabi Isa kata ada bawah robok belakang sikit. Lecing yak mau jepuk mau. Nampak? Kerana dia boleh mengetahui baik dengan ilmu Nabi Isa bi ilmillah, dengan pengetahuan yang dicampurkan oleh Allah. So naik pula kita tok orang ngaku boleh tahu pula barang gaib. Mana sabar tak mu dengan Nabi Isa. Nak, biar agak mana sabar tak. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Tuhan tahu segala yang pada darat dan pada laut. Pada darat ni banyaklah. Atas bumi, bawah bumi. Mah sini ada berapa? Nah, itu pengetahuan gaib dia panggil. Kita jalan ke atas dalam tanah benda. Tak tahu tu gaib. Gali nampak ubi stakar. Maka ubi tu tidak gaib bagi kita. Kerana nampak dah. Belum gali, gaib. Dia tanam pokok. Akan tubik buah putih, dipanggil gaib ilmu tu. Ilmu gaib. Faham? Yang tahu Allah. Walaupun pokok tu tanam pun tak lagi. Kalau tanam kat kita tahu dah buah berapa putih yang masak, berapa putih yang boleh jual, berapa putihnya bahan dikeluang, berapa putih yang mau makan anak bini mu. Dak lari, dak tukar sikit. Kalau tukar, maka jadi ilmu itu tidak sempurna. Ilmu dak sempurna ilmu kita lah. Sepandai-pandai kita pun bodoh kok dulu. Profesor kok learning profesor duk ngajar sakang dalam Nabasiti. Masa beranak bodoh ke kura dia. Dak reti benda. Bila besar dia pun mengaji sekolah, belajar rajin, cerdik sikit. Jadi profesor. Tuhan beri ilmu kejap. Sempurna tak? Tak pasal dulu bodoh. Lepas tu dah tua pula, jadi profesor pula. Tak lah, rumah orang-orang tua. Duduk, anak duduk suap, bubur nasi. Dulu profesor, ni tak tahu benda dah. Faham tak? Jadi bodoh mula. Jadi pengetahuan ilmu manusia tidak sempurna. Yang sempurna hanya Allah Ta'ala. Bila sempurna Allah Ta'ala, gimana yang kita tak mau pakai hukum dia? Tuhan buat hukum. Ni curi potong tangan. Kalau samu orang, potong tangan kanan kaki kiri. Ropok bank, potong tangan kanan kaki kiri. Kita kata tak sesuai. Padahal ilmu Allah Ta'ala sempurna. Mu pandai ada Tuhan. Ni tujuan ngaji ilmu Allah. Akui. Bila kita akui orang tu lebih banyak ilmu pada kita, kita aku lah tak lawan lah. Lepas tu office boy tak lawan pengarah. Office boy saya kata 3 kalau. Pengarah master. Tak lawan, dah lebat aku tak lawan. Pasal lebat jawatan dia reti belaka. Kalau dia lawan kau ada dia. Ini boleh ada lawan Tuhan. Dia kata tak sesuai. Mana mu ada Tuhan? Betul tak? Padahal yang tukang buat hukum unduk tu Allah Ta'ala. Yang bersifat dengan alim. Sangat bijak. Sangat pandai, sangat tahu. Dengar kita sifat 20 ngaji bak sifat pula. Tak mengakui lagi kebesaran hukum Tuhan. Kesempurnaan hukum Tuhan. Itu orang dah nyanyi potong tangan. Nyanyi dah nyanyi ambil barang orang. Awang tu nak beli motor ikan 6 tahun ripun pitih. Gaji 300.5. Sipang 40 riyal sebulan. Kalau tengah senang nak siapa 2,000, 3,000, 4,000 nak beli motor ikan. 4-5 tahun sipang. Beli dalam 2,000 orang rumah.
Dah rata bangun esok, rata-rata tak ada. Nah, potong tangan. Balik dah Tuhan buat. Kalau dia kata potong tangan, lepas tu cicang kaki. Kena buat juga. Atau kita tangan tu kena masuk dalam mesin kepuk. Wajib kena buat juga. Pasal apa? Pasal dia tuang punya bumi ni. Mana dia hukum mana pun. Nah, kalau curi. Kalau curi, kalau buat nyakit orang pula, rebuh dalam kuat kawah. Sampai gelegak. Kena buat. Tak boleh kata apa. Faham? Yang herangnya gebang pula. Orang hak lawan hudud. Ni mana adanya gebang? Dah gebang tu benda. Gebang tu asal bunuh anak. Tuhan beritahu Nabi Ibrahim suruh bunuh anak. Betul tak? Suruh sembelih tu suruh bunuh. Ke sembelih kuku. Sembelih tu makna benda? Kerak tekok. Kalau orang cerdik, orang pun awi ayam, awi pisah. Cuma sembelih. Dia pun ambil ayam, dia pun kerak bulu. Tak? Kengah. Siap tau. Aku suruh sembelih dah tu, kerak bulu. Mana orang tu? Bodoh. Kalau orang cerdik, suruh sembelih, dia pisah libuh kat ni. Kat tekok sampai mati tau. Sembelih ni. Sampai mati lah. Jadi suruh bunuh Nabi Ismail. Faham tak? Dan Nabi Ismail curi benda. Lepas suruh bunuh. Tak nak tengok. Lawang ke tak Tuhan? Tak lawang. Ambil pisau buat tekok lalu. Berak tak luk. Tuhan tukar dengan kibah besar. Barulah luk pisau makan tekok. Barulah ibadah tu jadi ibadah kita sepanjang tahun. Tu suruh bunuh anak Nabi Ibrahim. Bunuh juga. Tak lawang sikit. Apa Nabi Ibrahim tak kata? Tak sesuai hukum ni. Faham tak? Padahal anak dia tak salah sikit. Anak comel pula. Umur kecil lagi baru pandai cakap. Nak bakal jadi rasul pula. Nabi Ibrahim tak buat salah benda. Turut. Kita dah lah curi, buat jahat pula, sabit kesalahan, barang cukup nisab, cukup syarat. Tak sesuai, tak boleh ikut. Tapi kurban buat pula. Wal bahri, dan tiada di dalam laut segala-galanya Tuhan tahu belaka. Katanya pakar kaji laut baru 40% apa yang diketahui sekarang, apa yang ada dalam laut. 40% baru ilmu tentang laut. Ni kita tengok kajian tentang laut. Nampak? Kajian marine dia panggil. Kajian hidupan samudera. Macam-macam ratus ribu buku dah orang putih tulis. Hak bab planktonnya, bab ikan pauhnya, bab berjerungnya, bab laut, habis isi. Rupanya 40% baru. 60% lagi tidak diketahui. Benda ada dalam. Tapi Allah, dia tak ada peratus gitu. Semuanya ada pada pengetahuan Allah. Lubang hak paling dalam sekali. Kau jumpa lubang dalam laut. Lebih tinggi daripada Gunung Everest. Gunung Everest 29,800 kaki. Lubang tu 32,000 kaki. Lubang. Jalan-jalan dalam laut di danau itu ada lubang. Lubang tu 32,000 kaki. Lubang dalam laut. 32,000 kaki. Kita air apa kepala mampu kerah dah. Matilah kalau renang. Air tinggi ni, air kat daya mampu kerah dah kita. Tak pandai berenang. Lepas tu sunnah belajar berenang. Faham? Supaya bila kita jatuh timbul. Ada kata nak mati belaka. Macam kita ni tolaklah kolam renang. Tolak dalam lubang 32,000 kaki. Tolaklah dalam kolam renang. Sekapung apa kerah. Apa? Dah tak reti nak berenang. Jadi reti berenang ni besar tak? Dia punya maslahat. Besar. Sebab bila kita jatuh dalam air, kita pun boleh kuat. Boleh nimbul. Faham? Sebab Tuhan jadikan manusia ni tak boleh berenang. Kalau ikan tak apa tu dalam laut. Tak ada hal sikit pun. Ikan bab berenang tak lawan. Dia cuma sekelemahan dia. Ikan dia tak mandi ikan. Nampak benda kecil. Kita tak nampak sunnah berenang ni supaya kita pergi berenang mau main berenang. Kan? Tujuannya nak selamat nyawa kita. Bukan sunnah berenang ni supaya kita pandai berenang, berlomba berenang, berlawan berenang kan? Supaya bila kita pandai berenang bukan nak suruh pergi berenang. Tak payah berenang lah. Dah mu pandai dah berenang. Tapi boleh menjatuhlah sungai.
Boleh nimbul tak? Boleh nimbul lah. Jadi selamat nyawa. Bila mu selamat nyawa, anak-anak mu tak susah. Anak bini mu tak susah. Faham? Mak, anda pernah tak? Lah beseng. Aku anda lah beseng. Benda kaki duduk luar tu. Tak iman tak kau cetak tak iman. Tak iman ke tolak wahnya berdebong. Wa ma taskutu min waraqah illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun yang jatuh ke bumi melainkan ada pada pengetahuan Allah. Dak apa Tuhan bilang, Tuhan tunggu congok bawah pokok. Dak. Bilang makhluk kena bilang baru tahu. Tu pun kalau jatuh banyak dak dah bilang. Faham tak? Salah bilang, bilang beralus salah. Faham? Tu kerja-kerja jaga kaunter tiket, jaga kaunter PT. Kena ganti tak PT? Salah bilang tau. Dia bilang laju ke slow? Slow Nampak? Dia tengok kali ni kita nak pergi bayar. Kalau Terengganu kita nak pergi bayar kan. Tak macam belah luar. Laju bayar PT. Terengganu sengak. Sengak. Tak jadi sekali lagi. Sengak. Tawalah tumbah kan. Melung ke sabung beli dua. Nampak? Salah juga. Faham? Kena ganti PT toket. Tu ilmu makhluk. Nak? Allah tahu setiap helai daun yang jatuh di pokok. Jangan kita kata Tuhan kena tunggu congok bawah pokok. Tak. Kamu dah kan belum jadi lagi Allah tahu belaka dah. Tak jadi gi alang ni Tuhan tahu dah pokok duduk belakang surau kita ni selas hari berapa lah. Sekian bulan berapa lah jatuh. Sekian bulan berapa lah tumbuh. Faham? Tahu belaka dah. Dah kau apa gitu semua benar. Sebut gitu hang. Uluhiyah, ketuhanan yang sangat sempurna. Nak? Kalau dok bijak gitu kan boleh buat kita. Orang. Nak? Kita ni makhluk yang sangat pelik. Pelik ni bahasa apa? Macam-macam kena. Nak? Peliknya manusia. Kaji manusia. Dah habis kajian. Siapa ada satu jurusan di universiti kaji manusia. Daripada dulu siapa learning. Kau pelik sama. Dah perangai berubah mak. Nah, tengok anak kita tak sama dua orang dah. Makan sama tak? Tak sama. Lauk sama tak? Tak sama. Ni beri singgang, ni beri gula. Padahal pok tula, mak tula, toki tula, grandmother tula. Lain dah perangai. Hak tu mandi. Nampak? Kan dia mandi lambat. Ni mandi derah. Faham? Hak ni minum air ni. Hak ni tak boleh minum air ni. Dia ada sifat dia tu. Tu baru kah makan minum. Nak? Belum lagi tikoh laku. Mana hebatnya manusia ni. Nak? Pasal apa? Pasal Tuhan buat kejadian-kejadian zahir dengan batin tersangat tiada tandingan. Tak usah kaji rimah lah. Tak usah kaji mana natang lalak, rama apa semua. Diri kita dah senang kali. Tak ada tandingan. Hak dak gak cetong, hak ada make in. Dia tengok tayar Michelin made in France, sutil 800 ya, 18 inci. Nak? 6 bulan watok. Betul tak? Watok. Mereka mubuh lah gareh. 6 tahun tak jadi apa. Tu pasal apa? Tak molek pasal ada made in. Bila made in makhluk buat. Made in France maknanya buatan di Perancis. Orang Perancis buat. Orang Perancis makhluk Allah bila dia buat tak molek. Tapi bagi kita molek sekali dah 800 ya. Nak, dia biasa kita pakai 60 ya, sutil lah ya. Tak. Tapi bila sebut make in 6 bulan Nak. Tengok tapak kaki kita. Ada make in tak? Tak ada. Bila tak ada make in Tuhan buat. Faham tak? Bila Tuhan buat, awak. Tak ada. Jadi orang ada tengok hospital. Duk beratur. Dah mak cik sakit cik nak tukar tapak kaki. Apa? Habis dah pakai. Kurang pang cik. Tak ada au. Tuan mahal tanah tapak kaki au tak? Ada au. Kaki ayam tak au. Tengok orang batok. Orang panggang lautan. Nak? Dah au sikit. Duri nibung jirit. Pengak batok duri nibung. Mana ada au? Dah kita makan rasuk. Nak? Ni dah makan rasuk. Berang tau, semok beri. Tak kaki ayam ni.
JKK bagi selipar. Minta akal. Nah, kita sedap lagi ayam juga. Tak nak berlari lautan main selipar itu. Perih-perih. Main sakut daun. Setambul kat daun. Nah, tak benar ni. Tok Batin tua. Ngatuk dah Tok Batin. Kaki ayam daripada kecil. Sampai ke mati. Tak tukar pun. Tapak bersekali habuk. Apa? Tidak ada make in. Maka tanda Allah yang buat. Tak ada tandingan. Tilang rumah kita. Tilang. Nah, apa tahun tahan? 3 tahun. Apa ya beli? 800 3 tahun. Orang muda tak? 3 tahun mampu kerah dah. 800 ya boh. Nak tahun 3 tahun jeng habis spring kat dalam. Spring tu besi ke plastik ke? Besi jeng habis. Nampak padahal dalam. Dah tengok orang tukang duduk. Nampak? Kanah. Kalau Haji Zul tahan 18 tahun kot. Main duduk saja klik-klik gitu. Habis kuat gitu lah. Nak pasal apa? Pasal ditulis made in USA. Nak hak ni tahan 3 tahun, hak ni tahan 4 tahun mampu kerah. Punggung kita apa tahun? So punggung kita muda lagi, punggung tak nyang kita. Jadi nak cabut punggung. Nak anjing tuan buat. Nampak? Tahan seumur hidup. Nyawa tu baik ah. Punggung tak kepeh lagi. Tak rosak sikit. Kena air liah kering. Nampak? Hak nu kena air jeng, kena usul lembek buah tengah panas. Nak kita kena air dak yang negat tazing itu. Lak gitu maka tanggal lalu. Nak duduk sedap, bangun sedap. Download pilu. Nampak? Lifetime guarantee. Apa-apa? Pasal di punggung kita tak usah kelebek, tak jumpa pun make in mana. Bila tak ada make in Allah yang buat, bila Allah buat sangat sempurna. Bila dia buat kejadian kita sempurna dah, maka hukum dalam Quran sempurna juga. Tak ada barang dia barang cak ayam tak ada. Hukum dia sempurna, kejadian dia sempurna. Nak wala habbatin fi zulumatil ardi, dan tidak ada satu biji di dalam kegelapan bumi, yakni Tuhan tahu belaka. Dalam hutang tu cerang nu kat gunung Tahang, hutang tebang, atas tanah tu ada butir-butir tu, Tuhan tahu belaka. Nak halus dalam hutang tu Tuhan tahu. Kita barang besar tak tahu, dah hilang gitu. Enjin jet. Faham tak? Betul tak? Tak jelas apa? Enjin jet bukan enjin mesinnya. Hilang daripada kawalan pihak berkuasa. Betul tak? Enjin jet boh kena akak dengan kering. Ning 3 meluk enjin jet. Hilang. Tak tahu. Nak? Duk cakap besar lagi. Nah? Perbuatan kita tak sempurna. Nah? Dah sampai butir halus tahu belaka. Nak hak kasar macam kita lebih lagi tahu. Sebab tu bila kita belajar sifat-sifat Tuhan, barulah kita kenal diri kita. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Siapa yang kenal Tuhan, maka dia kenallah dirinya. Man arafa rabbahu bil qudrah atau bil quwwah, arafa nafsahu bid dhaif. Siapa yang kenal Tuhannya yang gagah, maka baru dia kenal dia yang lemah, tidak bermaya. Faham? Bila kita belajar, kita tahu Tuhan ni sangat mengetahui, maka kita tahu kita yang jahil. Tuhan ni sangat pandai, kita hak bodoh belaka. Tujuan nak suruh kenal kita. Ni ramai ni tak kenal diri tu. Duk berasa ke pandai. Nak? Berasa ke bijak. Jangan berasa. Bijak dah. Sekejap, bijak sekejap. Lepas tu bodoh mula. Faham? Hebat-hebat Tok Guru Gayung. Nak? Dia kali awak bisa kali Gayung dalam Terengganu. Saya sebut nama. Nak? Tak main Gayung? Hak Tok Guru silat awak bisa kali dalam Terengganu. Tak tahu. Dia? Puak ni? 3 lain. Ayah Honda.
Kaji wali. Ke boleh? No, kapun ni bong. Syekh Hamid. Ha. Tahu tak? Tukang mandi mayat. Tu Tok Guru silap bisa sekali lah Terengganu. Faham? Dan yang mari kat lawang dia. Tak lawang. Tok Guru Gayung ke, Ketua Polis Negeri ke, faham? Pengurusi JKK ke, Esko ke, Timso dan Syekh Hamid hari. Tak kata apa, jolok hidung tak lawang sikit. Faham? Tali pinggang hitam, pinggang kokos, sipang lah robot belaka. Tu bisa kali bapau. Faham? Bruce Lee tak lawang dia. Kalau kadang orang panggil dia, megang. Faham tak? Ikut nak konyoh mayat. Nah. Tu lah. Tak payah buka pasar. Faham tak? Beli bank, bawa kanda. Dan yang mari minum air pagi lah kapung tu, pakai berat lah kapung tu. Tunggu. Betul tak? Kalau pagi je lah kapung kita nampak Syekh Hamid minum air kedai kopi awal, ada tanda tu. Ada tak jadi janda? Dia bisa kali. Tapi kalau nanti bisa orang minum air kapung kita ada orang jadi janda? Ada. Tak nampak. Syekh Hamid lah, kena belanja air lah kita Syekh Hamid. Banyak lah promo tu. Itulah hakikat kehidupan dia bisa kali. Nah, maknanya Allah dah, dia tidak mati. Hayyun la yamut, tak akan mati siapa bila-bila. Lain sasa cakap banyak Nah, sasa cakap besar. Kita mati esok lusa nak lawang dia hukum dia. Hak buat dosa lah. Hak hukum dia tak salah lawang. Nah, apa dia kau dah buat dosa? Wali pun buat salah. Sahabat buat dosa. Nah, tu imam buat dosa. Tu ni zaman muda. Zaman muda. Yang buat baju belang luar kotak. Ni baik. Aku pun sama kau. Itulah kita manusia. Ni tak. Walaupun kita jahat mana pun, hukum Tuhan salah. Wah ni hukum Tuhan tak relevant, tidak sesuai, tak menasabah. Lah. Hakmu buat dosa sekian dah ke Tuhan. Hukum Tuhan pula pergi masuk capur. Mu kata tak pandai, tak molek. Itu je sumak dalam neraka api. Wa qaddara lahum aqdara wallahu a'lam. Soalan pertama tadi saya ada dengar orang cakap. Dia kata kalau boleh ambil 1 kilo daging korban setiap seorang, 7 kilo 7 bahagian untuk diberi pada tukang sembelih. Boleh ke tak? Tak boleh buat gitu. Khabar sama dah kan? Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Faham tak? Mengharamkan kita beri atas dasar dia mari buat kerja. Yang bolehnya kita beri dia daging korban atas dasar hadiah atas sedekah macam orang lain juga. Kita boleh daging korban 7 kilo, kita pun cek bagi anak wi korang, bola supik. Tukang melih ada tak balik lagi, wi etek tu. Boleh. Beri atas dasar berkilo-kilo pasal dia mari buat kerja, haram. Bukan makruh, haram. Upah pitih dia. Bukan suruh buat saja, upah pitih. Saya pergi baru ni saya pergi solat raya. Lewat dah. Saya dang 3 kali takbir. Rakaat pertama. Boleh tak kita tambah 4 rakaat? Apa hukum 7 kali 5 kali? Ada orang kata batal kalau tak tambah. Kalau kita tak dang. Ada orang kata afdal saja, tak batal sekarang. Nawaknya hukumnya sunat. Bukan rukun, bukan syarat sah semayang, bukan wajib. Kita pergi dang 3 kali takbir. Dengan imam 3 kali saja. Jangan tambah. Faham? Tu imam tanggung. Fatihahnya tanggung lagi. Rasa takbirmu tu. Ada orangnya bahas seorang. Allah Akbar. Seorang diri.
Nah, jadi jahil semata-mata. Tak payah tambah. Dang dua, dang satu. Nah, tu boleh tahan. Makmum jahil, Tok Imam jahil. Ni dah salah. Ni bahang baca Fatihah lalu dak ingat 7 kali takbir. Lagi capur rakaat kedua. Jadi 12 je buat salah. Makmum berderu ikut. Nah, tu kata. Nah, yang wajib tambah takbir maya-maya. Kita gitu dang 2 je dengan Tok Imam, wajib takbir 2 lagi lepas Tok Imam salam, faham? Kerana takbir semaya-maya rukun semayang. Soalan seterusnya. Akikah yang dibuat untuk anak yang telah dewasa, mana lebih elok, ayah sendiri yang niat atau anaknya? Dia akikah ni kita menyembelih binatang. Jadi kita menyembelih binatang, mana kita bayar atau beli seekor binatang atau sebahagian. Faham tak? Maka kita yang berniat. Kita yang niat, inilah akikah anakku. Batu akikah ni selama anak tu belum balik sunat atas ayah. Tapi bila anak tu telah balik sunat atas diri sendiri. Yang sembelih tu siapa dia? Yang sembelih tu ayah dia. Dan anak besar dah. Anak besar dah. Boleh ayah niat tak apa. Inilah akikah anakku yang sudah tua itu. Umpamanya. Anak tak masuk akikah, ayah nak ngekah ke dia. Dah anak nak niat apa? Ayah yang masuk akikah untuk anak. Faham? Melainkan anak tu akikah dirinya sendiri. Baru dia niat. Saya ada terima hadiah biskut manci. Saya dapat tahu SMS biskut tu ada kandungan arak. Saya pun bagi ke ayang. Boleh tak we ke ayang? Macam mana pula dengan ayang itu? Boleh tak kita makan? Biskut ke sebarang produk makanan yang ada gelatin babi. Contoh, gelatin hayawan yang tidak disembelih. Maka hukumnya haram lah. Tak kita makan. Dalam biskut. Bukan gelatin tu separuh biskut. Gelatin tu ada 2%. Nak, kadang 3%. Nak, 97% lagi biskut. Dia pun makan ke ayam. Lepas tu ayam tu kita boleh makan tak? Tengok dulu ayam tu makan tak biskut tu. Biasanya ayam jarang makan biskut. Nampak? Ayam lapar sangat makan biskut. Jawabnya kalau ayam tu makan babi seekor pun boleh makan dia ayam tu. Dengan syarat tubuh daging ayam itu tidak berubah. Faham? Dalam bab binatang yang makan najis. Hukumnya kalau tidak berubah, maka makruh saja. Jenis makan najis tak makan benda lain. Faham? Tapi kalau berubah dah daging menjadi busuk, haram makan. Dia kaedah dia gitu. Sebelum manusia dicipta, syaitan dan malaikat telah wujud. Apakah tugas dan aktiviti mereka di syurga? Apa gitu semua dia tanya. Jadi malaikat ni sebelum manusia ada, malaikat buat benda. Malaikat ni sebelum manusia ada dengan tugas masing-masing juga. Kerana bila Allah ni maknanya yang mengatur segala kejadian, maka tiap-tiap kejadian itu ada malaikat yang menjaganya. Seperti ada angin, ada ribut, ada ombak, ada gunung berapi. Segala pergerakan tu Allah beri tugas pada para malaikat. Sebelum daripada ada manusia ada hujang tau. Ada tak hujang? Adalah sebelum dicipta Nabi Adam. Kerana masa tu di bumi ada jin dan binatang. Binatang dan dinosaur dah ada hujang tak masa tu? Adalah hujang, tak ada hujang, tak ada kehidupan. Dah hujang tu siapa malaikat ni? Israel. Malaikat Mikail. Faham? Dia ada tugas dia dah. Tugas hak berkait dengan manusia tak ada lah. Mana utamanya tugasnya memberi rahmat kepada manusia. Dia panggil malaikat rahmat. Tak ada tugas tu.
Betul tak kita masih ada ujian di padang mahsyar nanti? Ujian para malaikat yang turun dari arah. Dia mengaku sebagai Tuhan. Betul ke tak? Betul ke hujah di atas ada dalam isi karangan kitab Akidah Darus Samin karangan Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani? Jawabnya, hadis itu tidak hadis sahih. Faham? Yang kita nak jadikan akidah ialah hadis itu mutawatir. Hadis mutawatir ni dia jadi pegangan dalam akidah. Dalam kitab Darus Samin ni Syekh Daud Fatani dia ambil satu hadis cerita tentang ujian yang berlaku manusia bangkit di padang mahsyar. Sama macam kitab Kashful Asrar. Kashful Ghummah. Sama dengan kitab Kashful Ghaibiyah. Ada hadis-hadis dhaif yang boleh kita cerita dalam mengajar. Faham? Boleh kita nakal. Cuma tak boleh dijadikan hujah. Tu kaedah dia. Kata Imam Nawawi, hadis-hadis yang tidak sampai mutawatir, bukan hadis sahih dan hasan, boleh kita gunakan litadghi wa tarhib. Nampak? Untuk menggemarkan manusia kepada akhirat atau menakutkan manusia pada balasan akhirat. Boleh, tak ada masalah. Boleh itu sama ada kita sebut dalam tazkirah, sebut dalam dakwah, sebut dalam kitab, boleh belaka. Yang tak boleh, hadis maudhu'. Faham? Melainkan kita riwayat hadis maudhu' kerana nak menyatakan dia maudhu'. Hak tu boleh. Boleh tak kalau kita bagi salam ke orang yang bukan Islam? Tidak disuruh kita beri salam kepada orang bukan Islam. Kita hanya disuruh, dibenarkan menjawab salam. Bukan sunat, harus. Orang kafir kata Assalamualaikum, kita pun boleh jawab Alaikum sahaja. Tak boleh Waalaikumsalam. Kerana salam ini selamat. Doa supaya dia selamat. Tidak ada selamat bagi orang kafir. Panjang umur boleh. Minta selamat tak boleh. Faham? Kerana umum selamat ni. Kalau tengok drama tu ada orang bagi salam, wajib jawab tak? Jawabnya wajib jawab. Kalau kita lah yang diberi salam dalam drama tu. Dalam drama tu orang beri salam ke kita jawab. Faham tak? Tapi dah kita duduk luar TV. Dan kan menjawab salam ni fardu kifayah. Kalau bukan seorang yang mendengar, seorang je dengar, wajib jawab. Faham? Batu kata ulama, kalau dalam TV tu secara langsung, bukan rakaman, dia beri ucapan tu secara langsung, kita saja yang dengar. Dalam dunia tu, TV tu seorang kita dengar, wajib kita jawab. Dah berlaku tak gitu? Kita seorang ni tengok drama. Tak mungkin. Jadi orang lain ada juga. Bila ada juga, fardu kifayah. Faham? Duk tawakal 10 orang, lalu seorang Assalamualaikum. Fardu kifayah jawab. Mana salah seorang pada 10 sudah memadai memberi jawapan. Apatah lagi kalau rakaman memang tidak wajib jawab. Walaupun seorang saja yang dengar. Rakaman dalam telefon, Assalamualaikum. Kita buka Assalamualaikum, rakaman, tak wajib jawab. Yang wajib jawab live secara langsung dan kita seorang je yang dengar. Atau disebut nama kita. Umpama cakap dalam tali basing. Kita pun telefon. Ada kala ni dalam tali basing kita boleh telefon. Jadi dalam tali basing ni pun kata Assalamualaikum Cik Mak. Kita sini wajib kena jawab. Faham lagi? Pasal salam tu tuju ke kita. Dia tengah cakap dengan kita tu. Bila saat kubur bermula dan berakhir. Cerita kubur ni cerita alam gaib. Terhenti atas nas. Ayat Quran dan hadis. Maka disebut dalam hadis-hadis yang sahih, apabila saja kita ditanam ataupun apabila kita ditinggalkan selepas ditanam. Nabi pernah bersebut pesan kepada para sahabat, maknanya bila kamu tanam dah mayat, jangan terus balik. Faham? Maknanya berdoalah apa-apa bagi mayat ni. Minta sesuatu. Lepas dia wasalu lahu tasbita. Mintalah bagi mayat kamu, kawan kamu ni akan tetap. Yang tetap iman. Fa innahu yus'alu al-an. Kerana dia sekarang sedang kena tanya atau akan kena tanya sekejap lagi. Itulah bermulanya fitnah di dalam kubur.
Dan bila berakhirnya, tidak ada sebarang hari ditetapkan bila habis soalan. Yang ada hadis tu dhaif. Riwayat At-Tabarani dan Daruqutni. Nampak? Al-mu'minu yus'alu fi qabrihi sab'a layalin aw kama qala. Orang beriman itu ditanya di dalam kuburnya 7 hari 7 malam. Tapi hadis ni dhaif. Bukan hadis sahih, bukan hadis hasan. Faham? Bila dhaif kita buat riwayat saja. Ambil balik atas hadis sahih, apabila telah menjawab, maka dilapangkan baginya kubur sejauh mata memandang. Masa mana wallahu a'lam. Faham? Yakin gitu sudah. Hak tu hak sahih. Masa mana pula ular mari? Dia tanya gitu. Tu mu masuk sendiri dalam kubur lah. Syiah kekal dalam neraka ke masuk syurga. Orang kafir kekal di dalam neraka. Faham? Orang beriman yang fasik tidak kekal. Makan tak baca bismillah, tak kira sengaja ke tak, dosa ke tak. Tak dosa. Sebab tu dia kata sunat baca bismillah. Maka kita tak baca makruh. Kalau orang Islam murtad, patut kita ajak balik agama kita, dia tak ambuh. Dosa tak kalau kita bunuh dia walau undang-undang negara kita tidak dibenarkan. Jawabnya yang membunuh orang murtad itu mestilah dengan sabit kesalahan. Jadi kita ni tak boleh nak sabitkan kesalahan. Kena ada saksi, kena ada perbicaraan. Supaya terselamat ataupun terpelihara nyawa orang daripada hilang begitu saja. Jadi perintah hudud, perintah qisas, perintah apa benda ni, takzir bukan atas orang kampung, atas pemerintah. Orang pemerintah akan ditanya kenapa tidak melaksanakan hudud. Orang kampung tidak akan ditanya. Pak Leh, apa mu tak laksana hudud dulu? Tak akan ditanya. Pak Leh akan ditanya, apa mu sokong orang tolak hudud? Tu ada. Siapa ikut satu kaum, maka dia masuk kaum itu. Ceritakan sikit. Kerana kalau kita belajar bahasa lain. Ni tak masuk belajar bahasa. Maksud yang dilarang ini kita meniru atau mengikut amalan kaum lain yang melupakan agama ataupun cabang-cabang daripada kerja-kerja agama. Itu tak boleh ikut. Yang kait dengan amalan dia, yang kait dengan kepercayaan, hak tu tak boleh. Adapun benda-benda keperluan hidup, tak apa kita ikut. Orang putih pakai komputer, kita pakai komputer. Itu lain, tak ada masalah. Orang Jerman pakai kereta, kita pakai kereta. Faham? Orang British buat kapal terbang, kita pun beli kapal terbang, pakai attack kapal terbang. Hal tu tak panggil ikut budayanya dilarang. Budaya yang khusus untuk dia, bukan untuk orang ramai. Macam adat agama Hindu kuno, dia wajib. Dia di Bali kita pergi, dia kalau nikah wajib kena ada tepuk sirih. Sirih junjung dalam perkahwinan. Maka dilarang kita tiru. Kalau orang rasuah kita duit suruh buat satu benda, lepas tu kita ambil duit tu, kadang kita tak buat benda tu, dia suruh. Gana jadi duit tu. Duit orang tak boleh ambil. Orang tu rasuah kita suruh buat satu benda, tak molek, kita ambil duit saja, tak buat. Jawabnya mu nak bahan untung saja gitu. Dengan sebab mu kono lebar tak buat tu. Tak boleh ambil duit orang. Kerana bagi dia mu telah buat satu perkara yang tidak baik dengan mengambil duit tu. Minyak dalam kuali bekas goreng ayam kena lenyek di lori. Kalau kita pakai minyak tu buat goreng ayam hak sembelih, ada efek halal haram ke tak? Ayam hak lenyek di lori hukumnya bakar. Faham? Jadi bakar ni kita goreng dalam minyak, maka minyak tu mutan najis. Bila mutan najis, goreng hak halal pula jadi najis pula, jadi haram semua. Tali untuk melih lembu wajib ke harus? Benda soalan. Tali untuk sembelih lembu tu wajib ke harus? Tak ada dalam syarat-syarat sembelih kena ada tali, tak ada. Tu kau anda tak ada tali tak apa. Tak ada tali. Ni lembu tu mari sembelih mari tak ada sekok. Riah right? Riah bawah. Tak ada masalah. Dah. Tu hak masing-masing maslahat kita. Hak jenis nak pakai tali, tak mau pakai tali pegang kepala terus. Ada kawan saya tanya, sebab apa semayang jemaah buat batu zuhur? Kenapa tak buat waktu subuh?
Tahu-tahu boleh tanya kau. Dia tanya diri, buat apa Tuhan buat hidung atas pada mulut? Apa tak berpunggung hidung? Faham tak? Bawah sikit kat basuh berak tu, hidung duduk situ. Faham tak? Lembu gerbang patah kaki jatuh lori. Belum sempat buat korban. Ada kali dia cacat tak boleh buat korban? Jawabnya Mak mengata tak ada mengapa. Patah kaki cacat buat korban ni maknanya lama sebelum waktu sembelih menyebabkan dia jadi tidak makan, tidak minum. Maka mengurangkan akan daging dia. Bang. Ini baru turun pak. Patah kaki atau gelewak. Lokang cabut. Kurang tak daging? Tak kurang. Maka cacat yang tidak mengkurangkan daging dia panggil. Maka harus kita sembelih. Yang patah kaki 2 bulan sebelum nak sembelih. Patah kaki tak makan, kurang makan. Jadi turun tak dia punya daging. Turun lah. Pak patut boleh pikul, boleh 3 suku pikul. Maka hukumnya cacat tu menyebabkan tak sah korban. Benda beza korban dengan akikah. Bezanya korban adalah disunatkan setahun sekali menjelang raya haji. Nah, akikah disunatkan sekali sama hidup dengan lahir 1 nyawa. A buat korban, B buat ngekah. A dan B tak boleh makan daging ke? Jawabnya boleh makan, tak ada masalah. Yang tak boleh makan daging korban yang wajib seperti dia nazar. Faham? Dia nazar. Kalau aku menazar kerana Allah, kalau bini aku tak marah, aku nikah seorang lagi, aku gebang seekor lembu. Tiba-tiba bini kata, tak marah jawabnya, tak boleh makan lembu tu, walaupun seorak bulu. Daging korban dan akikah boleh tak simpan lama berapa hari? Jawabnya yang wajib dalam bab korban, iaitulah mensedekahkan pada fakir miskin. Fakir miskin tu ada, kita tak beri, hak tu haram situ. Kita pergi sipang, tak mau beri. Dan kan korban untuk bagi fakir miskin makan. Maka hak bagian dia kita beri dah. Hak bagian kita, hak tu boleh sipang. Orang duk pahala lebih pada 3 hari ke kurang? Jawabnya boleh tipang hingga 3 juta tahun. Kalau kita nak sipang. Kerana ulama kata harus sipang lebih pada 3 hari ataupun beberapa tahun. Tak ada masalah. Kalau orang-orang ni, orang luar tu dia buat kering lagi, sipang bertahun-tahun. Hak bagian dia. Hak salahnya kita ni silap sini. Hak bagian orang tu tak beri. Duk bagi anak-beranak saja. Masuk gerbang boleh 8 kilo. Dah orang miskin fakir boleh berapa? Tak ada orang beri. Ni beri ke Pak Long. Ni Mak Long, ni Mak Su. Ni Mak Ngoh. Ni Cik Enggar. Anak-beranak belakang dah ada orang miskin tak ada. Ni kan ni. Ni makan haji. Ni cikgu. Tak sah korban. Balik awal terus. Ni berlaku dalam masyarakat. Nak bagi anak-beranak. Dah orang miskin. Miskin tak ada. Tak buat. Dah gerbang tujuan dia. Kurban ni tujuan kita sembelih lembu. Lepas tu kita makan sikit. Daging bertui ke orang miskin. Kerana orang miskin tak boleh nak beli daging. Dia orang miskin. Maka tahun kali kita beri rasa daging. Nak. Tak bagi anak-beranak penuh peti. Nak tu belajar bab korban wajib. Masuk korban sunat dia. Nak. Belajar tak apa sibuk nak gerbang. Tu yang tenang di lembu. Soalan seterusnya. Rakaat 3 solat Isya. Imam baca Fatihah laju. Menyebabkan saya masih baca Fatihah masa imam rakaat. Rakaat wajib saya terus rakaat dah tinggalkan Fatihah. Kalau saya rasa kalau perabi Fatihah menyebabkan saya tak sempat rakaat dengan imam. Gini sebab tu muafiq masbuk. Kalau kita mari tu sama dengan imam dah takbir, jawabnya tak payah rakaat lagi lah perabi Fatihah. Biar imam dak dan rakaat pun mu dapat rakaat. Yang tak dapat rakaat ni dak dan nak rakaat, orang mari ke diam dah. Dia baru masuk dalam sembahyang tu imam nak habis dah, faham tak? Tu imam walam yakullahu kufuwan ahad. Maka waktu kita tu imam rakaat kena rakaat selalu. Kalau tu imam rakaat kita tak rakaat, kita tak dapat rakaat. Ada pun mari awal perhabiskan Fatihah kita. Biar imam angkat kepala rakaat pun, imam turun sujud pun, kita habis Fatihah, kita rakaat dapat Fatihah. Dapat rakaat. Apa kita tengok budak-budak mudah terima perbuatan negatif. Walaupun yang positif ada juga. Hal tersebut daripada perhatian saya terhadap saudara. Saudara mana pula? Dia kata apa budak-budak ni dia sangat mengikut yang tidak baik. Jawabnya tak betul kenyataan tu. Yang sebenarnya bukan budak-budak ni mudah mengikut yang tidak baik. Tapi budak-budak mudah mengikut. Tu saja. Sama ada baik atau tak baik.
atas benda apa hak dia tengok. Kalau dia tengok benda yang baik, dia mudah ngikut benda tu. Dia ingin tengok benda yang tak baik, dia mudah ngikut benda yang tidak baik. Hak tu yang sebenar. Bukan budak-budak mudah ngikut yang tidak baik. Tak. Budak-budak hanya mudah ngikut. Baik atau tak baik, tak ada peduli. Dia mudah ikut. Faham? Jadi kalau banyak tunjuk hak baik, dia mudah ikut hak baik. Nah, banyak tunjuk hak uduh, dia mudah ikut hak uduh. Pasal dia budak-budak. Lepas tu, ilmu ni daripada budak-budak. Belajar semayang dari budak-budak. Nabi tak kata, muru auladakum wahum abna'u sab'in. Faham? Tapi sab'a, iaitu 7 tahun. Nabi tak kata, hendaklah kau suruh anakmu mula semayang bila mereka berumur 70 tahun. Jawab, 7 tahun. Faham? Kerana apa? Al-ilmu fi saghir kan naqshi fil hajar. Ilmu masa kecil macam kita pahak di atas batu. Kita pergi batu besar tu, pergi kayu ni banyak batu. Nak, kita ambil pahak. Pahak. Lekir lah situ tak. Berlubang lah. Siap lah. Tulis tengok. Oh, mang dengan ketung ada di sini. Aja orang muda dia pergi pahak situ. Nak. Lepas tu kalau batu seorang lagi pula kawan dia pakai tulis je. Dengan kapur. Hak mana tangga dulu? Oh, kapur lah bawah. Faham? Sebab tu bila kita pahak lekat kemah. Ni lihat 1000 tahun lagi orang mari tengok. Ada tak tu? Ada. Maka budak-budak gitu lah. Kalau kita ilmu tu masa kecil, maka macam kita pahak di atas batu. Kemah lekat. Nak, tapi kalau ngaji tua, macam kapur je lah. Sebab tu orang-orang pecen dah kan baru ngaji tajwid. Lambat boleh. Nak, 58 baru daftar. Iqra' 1. Umur 58. Dah baru ni kerja lagi sibuk. Pecen dah baru belajar Iqra' 1. Orang lain Ibnu Katsir dah ngaji tafsir dia Iqra' 1. Gigi seputung tinggal adik gigi. Faham tak? Dah mudah boleh tak? Payahlah. Kalau budak-budak, derah boleh lah. Kalau umur 8 tahun, ingat 2 juzuk dah. Nak, masuk umur 14, 30 juzuk. Ya, sebab tu, tapi kurang terima orang umur 80. Faham tak? Barang tanah aku besar nak ajar. Nak, dia terima budak-budak muda. Dia gitulah maksudnya. Dia mudah menerima. Pasal apa? Komputer baru. Laju tak? Komputer baru laju lah. Telefon hak baru beli. Laju lah. Laju lah ke? Siap. Pakai 6 tahun. Faham tak? Komputer je kak. Walaupun beli laptop tu harga 15,000. Tapi beli lama dah. 2001. Lah ni berat nanam dah. Faham? Pasal dia umur tua. Belum ni saya dah mayang. Jadi saya dah qada dah sekarang. Saya sedar dah sekarang. Tapi banyak sangat lah nak qada. Saya nak solat dulu, boleh tak? Sebab letih. Saya masih muda tapi letih. Tak ada masalah. Biarlah budak-budak dia tanya. Dia tanya tak tahu. Dia banyak tinggal semayang. Dia ni semayang dah alhamdulillah bagus ha. Lepas tu kena semayang. Mu mak repik ke? Mu nak main gitar ke? Mu nak main futsal ke? Semayang. Faham? Tanda mu orang Islam. Nano-nano pun Islam. Metal rock pun Islam kau. Takut jadi dak mayang jeng terus. Jadi iblis. Tapi nak qada banyak sangat. Jawab qada memang banyak pasal tinggal banyak. Jangan salahkan hukum syarak, salah diri sendiri lah. Macam kita curi orang, curi reti orang, curi banyak. Hak ni dia curi 15 riyal. Hak ni curi 5,000. Hak mana payah nak bayar? Hak 5,000 banyak nak bayar. Dah mu curi banyak. Dah mu tahu dah mu nak tabak bila-bila. Nak ni nak curi lagi, curi sikit. Tak? Bila cadang gitu, tapi nak curi tu nak curi sangat, curi sikit. Bak kaki bila nak tahu kan aku tobat kan, aku nak bayar sikit je. Senang bayar 15 riyal bayar. Ni dah mu tinggal apa berpuluh tahun-tahun. Lepas tu dia marah ke ustaz. Ustaz kata wajib kena qada semua. Nak, dah mu tinggal banyak. Buatlah sekadar yang kita mampu. Buat lepas mayang lahu. Lepas mayang subuh. Lepas mayang asar. Ada qada, ada tunai. Ada qada, ada tunai. Minta panjang muda lagi. Mudah-mudahan sempat bayar hutang Allah. Tak dah nak bayar juga. Ada niat nak bayar dah. Dah masih sedang membayar. Allah akan ampunkan tu. Innallaha ghafurur rahim.
Saya membaca Quran tapi saya suka tanda dekat Quran dengan pensel supaya lebih faham. Boleh tak? Tak ada masalah. Syaratnya kata ulama, dakwat pen itu jangan benda yang najis. Saya mempunyai sebuah di Al-Quran tapi Quran tersebut hilang. Saya habis dah mencari daya. Saya sampai menangis hilang Quran itu. Berdosa tak saya kerana saya tak tahu Quran itu pakuannya. Tak berdosa, dah hilang. Tak bolehnya kita huk Quran. Kalau buat amal tapi riak, Allah tak terima ke amal tu. Dah kalau betul kalau kerana solat fardu kita dalam keadaan riak atau bukan niat kerana Allah. Solat kena solat semula tak. Riak membatalkan pahala ibadah. Semayang kita sah. Semayang nak suruh orang kata lebar. Ngaji Quran nak suruh kata suara sedap. Mana bukan nak tunjuk ke Tuhan, tunjuk ke makhluk. Iaitu menuntut kejiang di hati makhluk. Maka semayang ibadah haji kita sah belaka. Tapi pahala tak ada. Pasal riak dia membatalkan pahala. Nak? Riak membatalkan pahala. Lepas tu kena qada ke tak? Tak kena qada kata ulama. Iaitu mungkin kena bertaubat daripada dosa riak. Faham? Aku bertaubat kepadamu ya Allah, aku banyak riak dulu dalam ibadah. Mudah-mudahan Tuhan terima taubat kita dan dikembalikan pahala yang telah hilang. Gitu cara dia. Betul tak Nabi Khidir masih hidup? Betul tak ada Nabi yang masih ada yang jaga bumi darat dan ada yang jaga laut? Tidak ada ulama mengatakan Nabi ni jaga bumi, jaga laut. Tak. Itu bukan tugas Nabi. Jaga bumi, jaga laut, jaga gunung, tugas malaikat. Masalah Nabi yang belum mati ada berlaku perselisihan di kalangan ulama. Yang ijma' ulama'nya Nabi Isa alaihissalam. Yang ada pertikaiannya Nabi Idris, Nabi Khidir dan beberapa orang Nabi. Masalah ini jangan jadikan akidah. Melainkan Nabi Isa alaihissalam wajib ahli sunnah wal jamaah berintiqad masih hidup. Faham? Kerana disebut dengan jelas di dalam Quran. Adapun Nabi-Nabi lain cuma tidak disebut di mana berlaku kematiannya, maka kemungkinan tidak mati lagi seperti Nabi Khidir. Dan pada adat manusia kalau umur gitu, adat kata mati dah. Maka jadi perselisihan. Jangan jadikan perbelahan dalam akidah. Akidah orang beriman, hak wajib nombor satu sekali, Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Kerana hak kata mati dah, orang Yahudi kerana dia kata dia berjaya bunuh, dan orang Kristian yang percaya Nabi Isa mati kena salib. Soalan seterusnya. Saya nak tahu sungguh ni, ada satu teka-teki. Telur dengan ayam mana dulu dicipta? Sila kemukakan dalil akli dan nakli. Ondo. Jadi nak paksa-paksa orang pula. Comak Kubang Jela minta hamba sampaikan salam. Oh, Comak. Waalaikumsalam. Kira salam. Dia salam kabel luar ni lah apa. Comak. Jawapan dia, ayah kau nak jawab? Nak. Disebut di dalam kitab-kitab tarikh. Di antaranya tarikh kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Dan di antaranya kitab Tarikh Imam wal Muluk karangan Imam Ja'far At-Tabari menyebut bahawa Allah menjadikan binatang-binatang. Faham? Allah jadikan binatang. Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, Allah jadikan syurga, jadikan arah. Tuhan buat kolam, Tuhan buat neraka, dan Tuhan buat manusia, buat jin, buat malaikat. Dan ada hadis Tuhan buat binatang-binatang. Jadi berdasarkan pada hadis-hadis tersebut, Allah jadikan ayam dulu. Faham? Bukan Tuhan buat telur. Nampak? Bukan Tuhan buat telur ni jujuk telur. Ni telur asa, ni telur kura, ni telur bewok, ni telur ular, ni akhirnya netah. Tak. Buat ibu tu dulu. Berarti diceritakan Nabi Adam dulu. Bukan cerita air mani tu. Faham? Kerana orang yang tak telur dia air mani. Nak? Nabi Adam buat air mani dulu ke buat Nabi Adam dulu?
Nabi Adam dulu tak? Barulah Tuhan ubah dalam tubuh dia ada darah, ada daging, ada lendir dan ada benih keturunan. Maka bila Tuhan buat ayam, maka ada benih keturunan dia. Faham? Pakai baju kurung tau, tapi pesing pula warna yang menarik dari sudut Islam sesuai tak begitu. Masalah sekarang ini, masalah tutup aurat dah, tapi warna-warnanya pula. Dalam bab warna ni, tidak berlaku ijma' ulama' yang mengatakan kalau warna gini haram, kalau warna gini haram. Berlaku perselisihan juga. Yang ijma' ulama'nya mendedahkan aurat. Faham tak? Atau menampakkan tubuh dengan tutup yang ketat. Hak tu haram, tak ada khilaf. Dalam bab warna, jumhur ulama termasuk pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, orang puan ni tak boleh pakai yang color yang striking. Nampak? Yang menarik perhatian laki-laki melihat. Cerah bercelah-celah, merah menyala-nyala, ataupun color tu maknanya menarik perhatian. Nak baju kurung pula nampak terang warna, tubuh merah, tubuh putih, kain merah. Tubuh body tubuh ni kuning bunga pula hijau. Nampak? Tubuh tu orange bunga biru. Jadi nampak sangat. Ini dilarang. Kerana warna ini warna attraction dipanggil warna, menarik perhatian lelaki. Orang terdongok melihat. Takut masuk dalam kata ma'ilatum mumilatum, iaitu pakaiannya menyebabkan orang terus terpandang kepadanya. Ni jumhur ulama kata haram. Nah, waktu pakailah color yang lembut-lembut. Nak, lembut. Hak lembut. Macam color koko, color kelabu, tak? Color hitam. Jangan color kerah-kerah. Kerana tertarik perhatian kepadanya. Tapi orang ni tak boleh nak color tu. Nak tengok dia pilih kedai kain. Kalau color lembut-lembut tak laku. Nak kedai kain kalau berang. Nah, hak celah-celah tu lah. Nak dia nak celah-celah supaya orang terah nampak kepada dia. Kerana perempuan ni sifat dia nak kelihatan cantik. Faham tak? Sebab tu kalau seorang yang kata dia cantik, tengok macam kejang otak dia. Faham tak? Kerah kaki-kaki. Pasal dia nak kelihatan cantik. Pada bajunya, dengan kasutnya, dengan tudungnya, semua segi, semua pihak dia nak kelihatan cantik. Lepas tu jangan over sangat lah bila tu bit luar. Nak pergi mohon dara tu lain lah. Orang perempuan tutup aurat tapi pakai seluar dah, baju ketat pula. Kalau duduk kat pasar raya Maidin, pening kepala kita tengok. Memanglah mugi tengok, memang pening. Tapi itulah. Janganlah ketat-ketat sangat. Orang lelaki berakhir tengok ketat-ketat. Pasal ketat ni nampak body. Ada perempuan dia suka body dia ditengok oleh orang. Kadang-kadang dok juga. Bila dia tengok dia marah tapi dia pakai ketat. Ada pakai kain, pakai seluar sekat, seluar baju sekat, belakang ni nampak luruh punggung ni. Bila berhenti tapi lah orang tengok belaka, dia pun buat turun pula baju. Takut orang tengok. Tapi dia pakai baju sekat. Patut dah mu pakai baju sekat tu maknanya nak suruh orang tengok lah. Bila dia orang tengok lah kereta, mu pun buat turun pergi seluar gitu. Tadi sekarang naik basikal PC hingga lewat malam, kadang-kadang sampai pagi, dah setengah-setengah tu gendong pula. Ni masalahnya bukan tak boleh naik basikal, tapi jadi tu sangat berdoa lalu. Dengan baju nampak tiok. Dah dia tak ada pitih nak naik basikal. Salah tak orang puan naik basikal? Tak salah, dia tak ada pitih nak beli motor. Faham? Takkan kita nak boleh paksa dia beli motor, naik motor lah. Dah dia tak pitih. Tapi naik basikal PX ni bukan tujuan untuk riadah dah. Dia basikal ni untuk berpeluh. Untuk kesihatan. Tapi ni untuk duk bergalak dah pula. Jadi tak apa molek. Budak puang dia tak kira, dia kira ayah dia lah. Mak ayah dia tu. Faham? Janganlah buat gitu. Budak-budak jadi belaka. Kau ramah, kau tak gendong atas batang. Awak atas batang, lelaki tu kan gendong.
Tu dah mudah buat benda macam mana. Tapi kita nak fikir hak masalah aurat tu sedah. Masalah punggung ni tahan duduk tawatang. Bukan dekat tu. Apa benda ni Pulau Rusa turun malam-malam. Gendong dari Pulau Rusa. Nak turun tangan tu buruk duduk tawatang tu. Kamu air turun terkepek punggung jalan. Nak tu kata gua mana je boleh duduk atas besi tu. Nak kalau hak kecil lah apa budak je satu dia rengang besar. Punggung ke payang dah duduk. Tak. Dah macam mana dia boleh tahan duduk atas besi gitu. Jadi anak-anak ibu bapa tu tengok sikitlah. Kalau nak naik basikal sungguh nak senamang, dia biar dia senamang sungguh. Dengan pakaiannya bila dia naik basikal, baju dia tutup kat belakang. Ni dah lah seluar sekerat, duduk puang seluar sekerat belaka dia ni. Dengan baju pula nampak tiok. Hebat-hebat ingat dia ni. Jadi asalnya riadah, takut tak jadi riadah, jadi berjadah. Soalan yang terakhir, apa hukum seorang wanita pakai tudung? Hari ni labuh dah, tapi tudung tu lekat pada badan dan menampakkan bentuk payudara. Apa hukum seorang wanita pakai jubah longgar? Dah, tapi pada punggung dia ada nampak bekas luar dalam. Biar dia tanya. Jadi pakai tudung, tujuannya kita nak tutup rambut lah. Jadi janganlah siapa maknanya nampak dada pula. Jadi kalau dada kita, baju kita longgar, maka tudung kita sunat labuh juga daripada dada. Kalau baju kita tu ketat, nampak bentuk buah dada, wajib tudung kita tu labuh daripada dada. Faham? Kerana tujuannya tutup aurat, bukan tujuan pakai tudung. Ada pun yang kita tak boleh nak susuk, tak apalah. Macam kepala kita bulat ni, kita pakai tudung memang nampak bulat ni. Bulat ni aurat kok, tapi dimaaf pada syarak nak tu. Takkan kita nak buat kotak kasut ni dalam. Jadi 4 segi pula. Lepas tu dia pakai, orang puan dia pakai jubah macam medah. Tapi bila kat belakang tu nampak bekas luar dalam. Tak apa nampak bekas. Jangan nampak punggung tu dah. Nampak bekas nak buat gua ni. Dia tak boleh nampak, tak usah pakai luar dalam. Nampak tak? Sebab kalau dia pakai jubah, kadang-kadang dia duduk atas mutu, dah untuk lelaki tak piti nak beli kereta, naik mutu. Naik mutu dah ditekang itu, mesti nampak tak? Mesti nampak. Tapi bila ni dia ada jual apa-apa luar dalam, bila dia pakai tak nampak bekas. Faham tak? Sebab ujung luar dalam tu dia tak ada. Dia tak ada jahit tepi, dia straight je kain. Jadi pakai tak nampak, tu bagus. Kalau jenis pakai jubah gini. Walaupun dia tak haram bagi diri dia. Tapi jadi kelakar ingatlah. Nampak luar dalam bekas gitu. Ni walik bekas air tu nampak belipak gitu. Tak apa comel walaupun tak haram. Macam lelaki kot dia pakai seluar selek kerja jabat. Seluar selek tu dia pakai, lepas tu dia pakai luar dalam pula. Nampak kat luar tu luar dalam. Jadi benda tu tak haram dah pasal bekas tu saja. Tapi kalau ketat baru nampak bekas jadi haram pula sebab ketat. Bukan nampak bekas tu. Kadang-kadang tu imam yang pakai jubah putih. Ni dah akal dah ni pakai belakang. Dia pakai jubah putih, lepas tu jubah putih ni kita kena pakai luar panjang lik dalam. Jangan jubah putih ramai sangat, jubah putih, kain putih dia pakai luar dalam je lik dalam. Jadi bila dia rokok balik awal. Sujud jangan terang. Tak sujud. Nampak terang tu imam luar dalam. Tak. Jadi walaupun dah haram itu imam tapi molek tak? Malu company Ni molek tu berlubang luar dalam. Berlubang. Pakai lagi. Bahan waisan dah. Jadi masalah ni kadang-kadang kita tak ambil perhatian, jangan nampak sangatlah. Akan bekas-bekas seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi